السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ذخرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بحق سيدنا مولانا محمد الأمين. اللهم يا عليم علمنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب النسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد مسع المكامل يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خص به بالمصطفى بأعظم الشمائل والصلاة والسلام على من جعله الله إليه أقرب الوسائل سيدنا محمد المنعوت في الكتاب الكريم. قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله العلام وأصحابه بنور التمام. أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Saya hormati lagi dimuliakan yang berusaha mengurusi timbalan serta seluruh barisan ajatan kuasa Majlis Taqwa. Saya muliakan juga kepada Al-Fadhil Tuan Imam Bilal dan khususnya kepada seluruh sidang para jemaah muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya ingin memperingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa berusaha dengan sebaik mungkin untuk kita memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah merupakan suatu perkara yang amat penting di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi di dalam kita nak menjalani ataupun kita sedang berada pada situasi dan keadaan yang amat mencabar. Bagaimana seperti mana yang telah dinyatakan di dalam banyak sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, sayati 'alan nasi zaman sayakunu akhiruz zaman, akan datang pada satu masa, pada satu zaman dan akan datanglah pada akhir zaman. Banyak perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang kita lihat ataupun kita lalui pada ketika ini. Antaranya bagaimana suatu cabaran dan ujian yang begitu besar dan juga berat kepada kita. Bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang benar-benar konsisten dan istiqamah. Ini antara perkara yang amat sukar dan payah. Kadang-kadang biasalah iman kita kadang-kadang dia akan melalui naik dan turun. Dan kita boleh merasai bagaimanakah keadaan itu dengan diri kita, iman itu. Alhamdulillah, kita tak lama lagi akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kita tahu
Bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, keberkatan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekuatan dan semangat kepada kita. Tetapi bagaimana kita nak jadikan hari-hari kita yang paling penting selagi Allah bagi hayat dan umur kepada kita, setiap waktu dan keadaan kita nak gunakan untuk kita benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah asas keselamatan kita pada akhir zaman ini. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan menguji kita melainkan dengan apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi cuba kita bayangkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang sedang berada di bumi Palestin pada ketika ini, yang mereka sedang melalui suatu, kita lihat alhamdulillah dengan teknologi yang canggih pada hari ini, dengan handphone, dengan media sosial, dengan Facebook dan sebagainya, kita lihat bagaimana situasi dan keadaan yang dilalui oleh saudara-saudara kita, betapa kuatnya dan betapa kukuhnya dan betapa maknanya apa hebatnya mereka punya semangat dan iman mereka. Allahu Akbar. Kita tak tahu bagaimana jika ujian itu Allah beri kepada kita. Jadi sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan negara kita negara yang aman, yang makmur. Dan juga alhamdulillah negara kita ni negara yang aman, damai dan sebagainya. Jadi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu marilah saya menyeru kepada diri saya dan kepada semua para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita berusaha dan kita berlumba-lumba untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Allah sebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah oleh kamu, berlumba-lumbalah oleh kamu, moga-moga insya-Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan pada malam ini dan juga pada hari-hari yang seterusnya, insya-Allah moga-moga ianya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga insya-Allah menjadi sebab untuk kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita semua yang berada di dalam masjid ini mereka-mereka yang akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat bertemu dalam siri kuliah kita, di dalam kita membicarakan tentang himpunan 40 buah hadis berkenaan dengan akhlak yang mulia. InsyaAllah pada malam ini kita sama-sama baca dan bincangkan hadis yang kedua, iaitu bersikap lemah lembut. Jadi bagaimanakah yang dimaksudkan dengan lemah lembut ni? Jadi kalau kita tengok hari ini kadang-kadang banyak perkara-perkara dan benda yang tersasar. Sekarang ramai juga yang lemah lembut, sehingga ialah menjadi fitnah. Kita tahu hari ini zaman yang mana kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam mereka sentiasa berusaha, Yahudi dan Nasara. Allah telah sebut dengan jelas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan di dalam sabdaan baginda dengan terang, dengan jelas. Jadi kita ikut. Jadi hari ini bagaimanakah yang dinyatakan oleh Nabi SAW bersikap dengan lemah lembut? Kerana kalau kita lihat pada hari ini ada orang-orang yang kalau kita lihat bagaimana ajaran-ajaran ataupun budaya-budaya songsang yang dibawa oleh mereka-mereka yang nak menghancurkan Islam, khususnya dalam negara kita, bagaimana mereka berusaha dengan pelbagai cara, dengan kebudayaan, dengan pakaian, dengan segala-galanya, dengan makanan, dengan minuman, termasuklah cara hidup. Mereka berusaha, mereka tidak akan berhenti, dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran, yang patut saya dan kita semua mengambil pelajaran dan mengambil peringatan. Apa Allah SWT nyatakan? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini adalah peringatan dan juga panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan kepada kita tidak akan sesekali meredakan ataupun diredai daripada engkau, iaitu kita umat Islam ini, oleh apa? Al-Yahud wan Nasara, oleh Yahudi dan Nasara, sehingga engkau mengikut cara kehidupan millah, kehidupan mereka. Jadi hari ini mereka sedang berusaha.
Jadi bagaimana kita nak menafsirkan atau bagaimana kita nak menyatakan ataupun kita nak mengikut sikap ataupun akhlak baginda Nabi SAW ni? Baginda adalah orang yang berlemah lembut. Jadi dalam hadis ni kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, rawahu Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, jadi sebab itu banyak hadis diriwayatkan oleh kalau isteri baginda Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kerana kita tahu kan, isteri dia sentiasa bersama dengan suaminya dan itu adalah merupakan kemuliaan dan juga anugerah khusus yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semulia-mulia pun, bukan hanya Aisyah, hatta baginda Nabi SAW pun manusia yang mulia, manusia yang baik, manusia yang sempurna, insan kamil pun ditohmah, dicerca, dicaci, dimaki dan sebagainya, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa yang saya nak sentuh sikit, saya nak kaitkan sebelum kita sama-sama muzakarah tentang apa yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ini. Maknanya ia menjadi suatu pegangan kepada kita, orang yang telah dinyatakan sebagai orang yang bersih dan suci pun ditohmah, difitnah dan sebagainya. Kita tengok dalam surah An-Nur bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah dengan berita bohong yang dibawa oleh orang-orang munafik. Mereka menyasarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada juga di kalangan segelintir daripada umat Islam yang mempercayai. Nampak, ini dalam hal ni, dalam kes ni, dalam situasi ni, bagaimana kita nak mengambil pelajaran? Jangan kita sembrono dan jangan kita secara gopoh cepat menerima segala berita tanpa kita tapis dan tanpa kita saring. Ini bahaya. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha. Cuba bayangkan bagaimana seorang manusia ataupun seorang wanita yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilah mendapat izin dan juga arahan daripada Allah Subhanahu wa taala pun telah ditohmah, telah dipermalukan, dijatuhkan maruahnya, akhirnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dalam kisah ni. Sehingga Allah SWT menyatakan, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah SWT telah memberikan nasihat, supaya apa? Bahawasanya jangan kamu mengulangi situasi dan perangai yang sama jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Ini menjadi pengajaran kepada saya dan kepada kita semua, sidang para jemaah dirahmati oleh Allah. Lebih-lebih lagi di zaman yang kita lihat pada hari, macam-macam boleh dibuat. Teknologi yang terbaru ni kan, dia boleh macam-macam, boleh tukar macam ni, boleh orang tu jadi tak boleh bercakap, bahasa ni dia boleh buat sebiji. Allahu Akbar. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati. Sebab apa? Orang kata Allah susahlah, kita tahu betul. Memanglah sebab ia melibatkan apa? Melibatkan syurga dan neraka. Melibatkan pertanggungjawaban nanti di padang mahsyar, nanti di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pun manusia atau wanita yang hebat, wanita yang mulia pun ditohmah. Yang Allah SWT sebut dalam surah An-Nur. Kisah kita boleh baca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati, lebih-lebih lagi di zaman kita pada hari ini yang sangat-sangat sukar dan payah untuk kita nak melihat ataupun mencari sesuatu berita, adakah dia sahih ataupun tidak.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan lemah lembut dan suka kepada kelembutan. Ar-rifq, rafiq, maknanya lembut. Jadi maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala ni dia sifatnya, Allah Subhanahu wa taala ni maha lembut, maknanya Allah ni maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala dia sentiasa mendahulukan yang baik daripada sesuatu benda yang, sebab itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan adalah sebagai basyiran wa nadhira. Baik itu dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi sebab itu Al-Quran ni, jadi bila kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka maknanya lebih penting daripada itu bagaimana kita nak memahami, menghayati Al-Quran yang kita baca itu. Jadi termasuklah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan Al-Quran itu, ayat-ayatnya begitu indah. Bacaan kita baca Al-Quran kan, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahu akbar. Kan, begitu indah. Bila kita baca Al-Quran itu, ia akan jadi sesuatu perasaan keasyikan, keseronokan, kelazatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami, yakni Allah, mengutus engkau wahai Muhammad syahidan, yang memberikan penyaksian, apa lagi? Wa mubasysyiran, dan memberi berita gembira dengan apa? Dengan syurga Allah. Maknanya apa? Kebaikan, rahmat itu didahulukan daripada azab. Jadi sebab itu lepas wa mubasysyiran barulah wa nadhira, yang memberikan peringatan ataupun berita apa yang menakutkan, iaitu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang-orang yang tidak hidup di atas dunia ini, yang semasa hidupnya dia kufur dan ingkar kepada Allah, maka dia diberikan dengan berita yang menakutkan, iaitulah azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat, jadi Allah ni pengasih penyayang, ya Allah. Jadi dalam hadis, bagaimana luasnya rahmat Allah. Jadi sebab itu kita nak menyatakan sesuatu ataupun kita nak berdakwah, kita nak menyeru, kita kena lihat siapakah mad'u, orang yang kita nak seru, orang kita nak dakwah tu. Jadi sebab apa? Sebab kalau kita menceritakan tentang betapa luas dan betapa besarnya rahmat dan pengampunan Allah, betapa bersifat belas ihsannya Allah Subhanahu wa taala, kita takut orang-orang yang mana mereka akan menggunakan kenyataan ataupun kelembutan ataupun kasih sayang Allah ni untuk mereka terus menerus melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada dalam hadis bagaimana seseorang itu dia tahu Allah Subhanahu wa taala ni bersifat dengan pengasih, bersifat dengan penyayang, maha pengampun. Dia buat dosa, dia berdoa kepada Allah, Allah akan ampun dosa dia. Allahu akbar. Tapi janganlah jadikan alasan. Jadi sebab itu kalau kita cerita benda-benda macam ni kepada orang-orang yang baru nak berubah, masalah. Kita kena tengok. Kalau mereka dah alhamdulillah dah mampu berubah, kita cerita betapa besarnya, betapa luasnya rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW menyatakan, sungguh Allah itu maha lemah lembut ataupun lemah lembut dan suka kepada kelembutan, dan
Dia yakni Allah memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak diberikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lain seumpama dengannya. Nabi sebut, dan dia memberi hasil, yakni Allah akan memberi hasil yang baik kerana lemah lembut itu apa yang tidak diberikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lain seumpama dengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi apa maksud dia? Orang yang lemah lembut ni pada segi sifat ni, bukan fizikal tau. Hari ni kita pelik-pelik ni. Dia kata, dia boleh cakap pula, dia kata bukan lemah lembut tu, dia kata adalah, dia kata Rasulullah kata lemah lembut. Memanglah bersikap tu maknanya perangai, bukan jasad dia punya tubuh dia tu lembut. Auzubillah min zalik. Ada pula yang Allahu Akbar. Jadi memang saya baru hari ni, tadi pukul 12.30 hari baru saya balik, ada program 3 malam saya buat program dengan golongan dengan remaja-remaja sekolah yang saya sebut baru-baru ni kan, sekolah bimbingan jalinan kasih kanak-kanak yang bermasalah, ibu bapa semua kan. Allahu Akbar, 40 orang kan. Alhamdulillah, menitis juga air mata mereka. Saya pun sama tengok. Allahu Akbar. Bila saya berdiskusi dengan cikgu kan, macam mana latar belakang mereka, semua anak-anak ini 40 orang yang baru balik tadi tu, 40 orang semua tak ada IC. Jadi boleh buatlah tekan masing-masing tak ada IC, hanya ada sijil perakuan kelahiran saja kan. Jadi memang kita tahu kan bagaimana keadaan dan situasi pada ketika ini sangat mencabar, sangat mencabar. Sebab itu kalau kita melihat rekod, bukan saya nak menakutkan, tetapi untuk memberikan peringatan dan pelajaran kepada saya dan kepada kita semua, betapa banyaknya rekod yang menunjukkan anak-anak yang lahir tanpa ada kedudukan ataupun taraf yang tidak sah, anak-anak luar nikah. Ini mencari cabaran. Jadi adakah kita nak lebih jauh daripada mereka? Kan, saya lihat muka-muka kanak-kanak ini daripada umur 12 tahun sampai umur 15 tahun. Kan? Bagaimana tanya kehidupan mereka dan sebagainya, dia cerita bagaimana duduk begini-begini, dicaukit. Duduk di bangunan-bangunan, kalau semua sidang jemaah tengok kan, kalau kita pergi Caukit ada nampak bangunan 4 tingkat dan sebagainya. Kadang-kadang mereka duduk di sana bilik-bilik, ibunya ke ataupun ayahnya dan sebagainya berkongsi 4 orang, 5 orang dan sebagainya. Kita lihat bagaimana masa depan kanak-kanak ini kan. Tapi inilah realiti kan. Jadi sebab itu kita juga sebagai sesama saudara Islam, kita kena melakukan ataupun kita kena berbuat sesuatu apa yang kita mampu untuk membantu mereka. Jadi jangan jadikan mereka semakin jauh. Jadi saya buat program tu di Hulu Langat. Kebetulan pula di sebelah camp tu, di sebelah tempat camp yang seminar kami buat tu, ada camp Perkit. Mungkin jemaah tahulah camp Perkit kan, Ustaz Mas Rizi kan. Jadi saya pergi ziarah lah, bila dah masuk kawasan tu jumpalah beliau. Jadi saya tengok lah, hari tu pun dah pernah pergi. Jadi kemarin pun saya masuk, saya tengok bilik detox. Bukan kita je detox maknanya bilik detox tu maknanya bilik penagih-penagih yang baru masuk untuk mereka nak berubat, untuk mereka nak membebaskan diri daripada dadah ni. Jadi mereka duduk di satu bilik tu selama 40 hari. Bilik detox. Jadi saya bila buka tu tengok muka-muka mereka kan, Allahu Akbar. Tapi Alhamdulillah,
cara Islam dan apa yang diajarkan dalam agama kita berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah pasti akan ada kejayaan. Saya tanya kepada beliau dan juga kepada mereka-mereka banyak yang khidmat, rupanya ni kata ustaz ni semua ni, dia kata dulu tu masuk dalam bilik tu lah 40 hari, dia kata alhamdulillah mereka dah keluar dengan adabnya, dengan sopan santunnya, alhamdulillah dengan amalan dan juga supaya alhamdulillah. Maknanya apa? Agama itu mampu untuk mengubah manusia ke arah lebih baik. Allahu akbar. Tak ada jalan lain. Kan? Tapi ada orang yang tak suka. Sebab apa? Dia sebenarnya, kalau kita ni kan, kita suka kan orang jadi baik, berubah, kita suka. Tetapi ada segelintir orang yang tak suka tau. Dulu saya fikir juga, kenapa kejahatan ni susah kita nak hapuskan. Rupanya ada orang yang mengambil keuntungan untuk nak mendapatkan kekayaan dan juga untuk mendapatkan kesenangan dengan penderitaan orang lain. Kalaulah macam saya tengok kan, macam dekat Camp Perkit tu, alhamdulillah dah ramai yang dah sembuh, ramai yang dah bebas daripada dadah, alhamdulillah. Mereka kebanyakannya alhamdulillah kembali ke pangkuan keluarga, alhamdulillah, yang bekerja dan sebagainya. Mereka tak kembali lagi, alhamdulillah. Jadi kalau mereka jadi baik, mereka tak ambil barang lagi, mereka tak ambil dadah, mereka jadi orang yang berguna kepada keluarga dan juga sebagainya. Jadi orang-orang jahat ni, orang-orang yang jual benda-benda yang, yalah, benda-benda yang jahat ni, maknanya dadah ke dan juga sebagainya, mereka dah tak boleh buat apa lagi dah. Nampak? Tak ada dah. Sebab apa? Orang dah jadi baik. Jadi sebab itu, jangan kita fikir semua orang suka ada orang jadi baik. Ada di kalangan segelintir juga mereka tak suka. Sebab mereka kalau tengok, kalau semua jadi baik, tak payah nak tutup dah, tak payah buat operasi. Semua pusat-pusat pelacuran ke ataupun kelab-kelab malam, dengan sendirinya orang tak datang, semua orang dah jadi baik, insya-Allah semua dia akan habis, tutup sendiri, bankrupt lah. Nampak? Jadi sebab itu ada orang macam tu. Jadi saya tanya dengan beberapa penghuni tu, dia kata cara dia orang ni nak memerangkap mereka-mereka ni, mula-mula dengan apa? Dia bagi free ya. Free. Jadi benda free, cuba, tetapi lama-lama mereka telah terperangkap dengan apa? Dengan dadah dan juga dengan benda-benda seperti ini. Bila dah mereka terpengaruh, mereka dah, maknanya apa, benar-benar ataupun mereka dah betul-betul dalam keadaan gian dan sebagainya nak dapatkan benda tu, barulah pada ketika itu mereka akan jual dan sebagainya. Inilah realiti yang berlaku. Jadi maksudnya, sikap lemah lembut ni maknanya dalam hati kita, dalam hati. Bagaimana kita boleh ambil? Allah SWT sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sifat baginda Nabi SAW. Dan juga moga-moga sifat lemah lembut ini juga ada dalam diri kita. Apa Allah sebut dalam Quran? Dalam surah Ali Imran, Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah SWT menyatakan, maka dengan rahmat Allah dan kurniaan Allah, engkau wahai Muhammad berlemah lembut dengan mereka. Dan jikalau engkau bersikap kasar, dan mempunyai hati yang keras, lan faddu min haulik, nescaya mereka akan lari daripada, maknanya daripada sisi engkau. Nampak? Bagaimana Rasulullah yang kita tengok? Sifat Rasulullah tu yang Allahu Akbar, dicaci, dimaki, kan, dilakukan dengan pelbagai perkara, dihardik dan sebagainya, tetapi Nabi SAW sentiasa bersikap dengan lemah lembut dan tidak membalas kejahatan, keburukan dengan keburukan. Itu sifat Rasulullah SAW. Kan kalau kita belajar tajwid, kan ada satu mad lin ataupun lain, maknanya apa? Dia boleh baca terlembut, kan, liila fi quraish, kan, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ya tu dia ada mati, kemudian huruf dia sebelum tu berbaris.
Jadi bila kita baca lin ataupun lain, maknanya baca dia dengan lembut, itu maksud dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ataupun memberikan sifat ataupun maknanya perangai ataupun akhlak yang baik kepada baginda Nabi SAW. Jadi bagaimana dengan sifat lemah lembut yang ada pada diri baginda Nabi SAW ini menjadikan manusia itu akhirnya mereka dah tak mempunyai jalan lagi untuk mereka nak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah, yakinlah sidang para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bersikap dengan maknanya apa, lemah lembut, dengan baik, kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, kejahatan dengan kejahatan, insya-Allah Allah SWT pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Seperti mana dalam hadis disebut, Allah akan bagi kepada kita nikmat yang tidak diberikan seperti nikmat yang lain. Tapi cakap ni memang mudah, termasuklah yang bercakap ni pun kat depan ni kan. Tapi sidang para jemaah, bila Allah uji kita, Allahu Akbar, baru kita tahu macam mana kan. Kadang-kadang kita bengis, kita kasar dengan orang, kadang-kadang kita memandang rendah orang lain. Jadi Nabi SAW ajar tu, sebab Nabi SAW ni adalah contoh yang terbaik. Allah SWT sebut dalam Quran. Jadi sebab itu kita ambil pengajaran ini, bagaimana kita nak bawa sifat yang baik ini, akhlak Rasulullah SAW, bersikap lemah lembut ni ada dalam diri kita. Dan juga sebab itu Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT berfirman, dan bersegeralah oleh kamu manusia, maknanya Allah memperingatkan kepada kita supaya bersegera kepada pengampunan Tuhan kamu. Maknanya kita bersegera melakukan amal ibadah. Alhamdulillah, dengan solat maghrib yang kita lakukan tadi, dengan majlis ilmu yang sedang kita berada di dalamnya ini adalah merupakan pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah bukti dan dalilnya? Bagaimana baginda Nabi SAW menyatakan bagaimana apabila sesuatu majlis ilmu yang diadakan, yang membesarkan, mengagungkan Allah, membaca firman-firman Allah, membaca sabdaan baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan datang malaikat-malaikat yang khusus. Mereka akan mendatangi majlis yang sedang kita adakan pada ketika ini. Apakah doa mereka? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan-si fulan. Maksudnya duduk dalam majlis ilmu ini, Allahumma arhamhu, ya Allah kurniakanlah rahmat kepadanya. Alhamdulillah. Mana nampak? Allah ni kurniaannya kita tak boleh nak bayangkan. Kita tak boleh nak bayang, kita tak boleh nak kira kurniaan dan anugerah yang Allah akan bagi kepada kita. Begitu besar, begitu luas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab itu Allah menyatakan, dan bersegeralah oleh kamu kepada pengampunan Tuhan engkau, dan juga kepada apa? Dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi biarlah, atas dunia ni adalah darul amal, kampung dan tempat untuk kita beramal. Ia bukan tempat maknanya balasan tau, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kita solat, kita apa semua, Allah boleh bagi rezeki-rezeki yang lain, itu akan datang. Tetapi yang paling utama adalah dunia ini darul amal, kampung untuk kita bekerja dan beramal. Akhirat apa? Darul jaza. Akhirat adalah kampung untuk kita mendapat segala apa yang telah kita usahakan, kita kerjakan semasa di atas dunia. Jadi Allah SWT boleh bagi.
Tetapi keimanan tu kita yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan benda ghaib. Kan kita solat ni. Solat fardu maghrib tadi. Solat fardu isya. Kan solat secara berjemaah. Kemudian apa yang Allah SWT akan bagi kepada kita, tu kita kena yakin tu. Kena yakin. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang begitu banyak bagaimana Allah SWT bagi ganjaran salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Nabi SAW menyatakan solat berjemaah itu lebih lagi, maknanya ganjaran dia dan kemuliaannya daripada solat secara bersendirian dengan apa? Bisa 27 darajah, dengan 27 kali ganda. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut ada dua solat yang mana orang-orang munafik ini mereka sangat malas dan mereka tak datang untuk mengerjakannya. Iaitulah salatul isya, salatul subuh, iaitu solat fardu isya dan solat fardu subuh. Jadi sebab itu kita nak didik diri kita bagaimana kita dapat melaksanakan perintah Allah SWT ini dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menyatakan wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang-orang yang bertakwa? Itu sifat dia, iaitu orang yang menginfakkan harta mereka pada waktu senang dan susah. Bukan mudah dalam keadaan kita kurang, dalam keadaan apa, tak kira kita akan berikan. Apa lagi Allah SWT sebut? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah, kemarahan mereka. Tahan marah. Allahu Akbar. Ini bukan mudah Hari ini kita tengok macam-macam ujian yang Allah SWT bagi kan. Jadi macam mana kita nak tahan marah kita? Dan Allah sebut lagi apa? Apakah dia sifat di syurga? Wal afina 'anil nas, orang yang saling memaafkan di kalangan manusia. Maafkan. Ini yang sukar ni kan. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mana Fatuh Makkah, Abu Sufyan dan juga sebagainya, mereka-mereka yang telah menyakiti Rasulullah, mereka-mereka yang telah mengganggu Rasulullah dan juga sebagainya, maka Nabi SAW telah membebaskan mereka kecuali dalam beberapa kes. Nabi memaafkan. Allahu Akbar. Ni kalau kita kan, kalau dalam hati ni memang dia akan tak tenang. Kita rasa geram ni kadang orang kan. Dia lebih lagi orang tu dia pernah buat masalah, dia pernah menyusahkan kita, dia pernah melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada kita. Kita dah tahu dia yang melakukan angkara itu kepada kita. Allahu Akbar. Agak-agak macam mana? Tapi kalau kita maafkan, Allahu Akbar, inilah yang paling baik. Allah sebut dalam ayat lain, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka sesungguhnya Allah akan kurniakan ganjaran kepada dia. Jadi kita bersama-sama insya-Allah menjadikan diri kita bersifat seperti akhlak baginda Nabi SAW, bersikap dengan lemah lembut. InsyaAllah kita tidaklah cepat marah, dan juga kita sentiasa menjadi orang yang tenang. InsyaAllah lebih-lebih lagi dalam kita nak buat amal ibadah, moga-moga insya-Allah Allah SWT akan mengurniakan kurniaan yang terbaik kepada kita semua, seperti mana apa yang telah disabdakan, dinyatakan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi insya-Allah kita akan masuk hadis yang ketiga nanti jika ada ruang dan waktu insya-Allah, iaitu sikap ataupun pemaaf. Jadi moga-moga apa yang sama-sama kita mutakarahkan pada malam ini, Allah SWT akan mengurniakan kekuatan dan juga taufik hidayah kepada kita semua, agar kita dapat menjadikan diri kita berakhlak seperti mana akhlak kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekadar perkongsian kita pada malam yang berbagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dan kekurangan itu adalah daripada kelemahan diri saya dan sekadar daripada Allah. Moga-moga Allah merahmati kita semua dan menunjukkan kita ke arah jalan yang teradainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعل ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuh.